Ini mudah ya. Kita bagi contoh tuan-tuan, dia nak masuk mana, nak parking mana, nak pergi mana, semua ada bagi sini, bagi isyarat, bagi tahu, bagi apa semua. Tapi kerana ego tuan-tuan, keras hati, dia nak berkelahi. Orang dah bagi laluan, pun dia nak berkelahi. Dia kata apa lah. Maksudnya dia marah. Orang dah bagi jalan lah. Kita punya tuan-tuan, banyaklah kita tengok jalan raya ni, banyak manusia pentingkan diri. Sungguh kita pun lambat. Kalau nak kira lambat, kita pun lambat. Kita pun nak cepat, tapi kita fikir orang lain. Kalau tak fikir orang lain, tuan-tuan, semua nak potong tu, sekali dia langkah, sekali dia kira ikut suka dia. Maka sebab itulah tuan-tuan, ujian bagi kita ni banyak di atas muka bumi Allah. Hanya orang yang sabar, orang yang sabar, orang yang istiqamah dengan kesabaran dia Allah Ta'ala bagi pada dia, maka dia mampu tuan-tuan melaksanakannya dengan sebaik mungkin, walaupun tak semua perkara yang kita sebutkan satu persatu tadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam melupai atau buat lupa perkara yang tidak disukainya. Maksudnya takat benda hak remeh-temeh ni tinggallah. Perkara yang remeh, kita macam kita tuan-tuan umur 40 lebih dah. Kalau kata umur kita 40 lebih ni, kita benda-benda takat kecil-kecil ni tinggal. Maksudnya takkan nak berkelahi pula dengan budak-budak. Kelai ni, kelai dalam media sosial yang tak ada manfaat, kelai yang tak ada manfaat, tinggal. Maksudnya tinggal perkara-perkara itu. Maksudnya buat-buat lupa saja. Maka jangan anggap itu benda yang cukup menyebabkan berlakunya pergaduhan dan sebagainya, dan sehingga dendam tuan-tuan. Baik. Ini Nabi buat. Dan orang ramai sentiasa mengharapkannya, seperti mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maka dengan sebab rahmat Allah Ta'ala, ya Muhammad, kamu telah sikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah kamu bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonlah keampunan untuk mereka, serta bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan soal keduniaan. Tuan-tuan, baik. Ni antara akhlak Nabi SAW yang boleh kita ambil tuan-tuan. Sikap lemah lembut, tolak ansur dalam masyarakat kita hari ini. Dia benda ni melibatkan semua. Sebab tu jika kita tuan-tuan macam anak-anak kita, jika kita ada masa kita keras, maksudnya keras ni tegah lah. Tegah ni bukan bermaksud kita keras tuan-tuan. Tegah ni maksudnya kalau dia tak sembahyang, kita tegah pada tempat dia, isteri kita maksudnya tak ikut syariat, kita tegah pada tempat dia. Bukanlah kita maksudnya keras ni tuan-tuan sampai benda yang melibatkan tubuh badan. Dia ada had batasan dia. Kita tegah tuan-tuan. Tegah dengan anak penting tak? Penting dalam urusan agama, cukup penting, kerana nak menyelamatkan diri daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janganlah terlalu keras. Maksudnya keras ni tuan-tuan sampai anak-anak takut, lalu anak tu lari pada kita. Anak tu lari. Bila anak tu lari, menyebabkan tuan-tuan akhirnya mereka cari orang lain sebagai kawan mereka. Dia ada proses lah, disebut, ada ulama karang satu kitab tuan-tuan. Kitab berkaitan dengan pendidikan anak-anak, macam mana nak didik daripada setiap umur dia, daripada kecil lagu mana, kemudian mai sekolah rendah lagu mana, mai sekolah menengah lagu mana, kemudian mai alam universiti ni lagu mana, remaja. Waktu dia sampailah dia nak kahwin, nak nikah. Sampai tahap tu tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita nak supaya anak tu menjadi aset kepada kita.
Itulah paling penting tuan-tuan, yang kita harap, yang kita doakan. Allah Rabbi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, maka cuba tuan-tuan, kita cuba lawan yang kata kita ni jadi payah. Nak buat macam mana? Payah. Baik, saya baca satu hadis yang lain. Hadis ni dalam kitab Bidayatul Hidayah. Macam mana kita nak taat, melaksanakan ketaatan? Nak buat macam mana? Kalau kita jenis kerah hati, ustaz saya ni susah lah, malah, payah, susah. Jadi dia jadi nak semayang jadi malas, nak baca Quran malas, nak pergi mengaji, nak apa semua. Baik tuan-tuan, maka buatlah perkara ni. Apa dia? Yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Ini disebut oleh Nabi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun bimithli ada'i maftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Baik tuan-tuan, hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari tuan-tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, tidak ada satu cara yang lebih susah untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka. Maksudnya buat tuan-tuan apa yang Allah Ta'ala suruh hak fardu, dan senantiasa seseorang hamba menghampirkan diri dengan Aku ni dengan menambah amalan. Maksudnya selepas melakukan amalan fardu, buat amalan sunnah. Buat amalan sunnah, kita dah buat dah, dan sembahyang sunat dan sebagainya yang banyak lah. Sehingga mana? Sehingga ia mencintai akan Aku, sampai menjadi amalan harian. Kalau tinggal rasa bersalah. Tuan-tuan, tahap tu. Maka apabila Aku telah mencintainya, maka Akulah pendengarnya yang ia mendengar dengannya, dan Akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan Akulah lidahnya ia berkata-kata dengannya, dan Akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan Akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Maksudnya apa tuan-tuan? Penuntut-penuntut ilmu ni tuan-tuan, hendaklah kita semua disebut tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati seluruh anggota kita, maksudnya setiap daripada kita nak jaga setiap daripada kita punya anggota tuan-tuan. Hati, tangan kita, lidah kita, mata kita, kaki kita ni semua ni bermula daripada setiap mana? Bermula daripada mula kita pagi bangkit tidur sehinggalah sampailah ke petang sekurang-kurangnya. Itu dia, jaga tu, nak jaga payah dah. Payah tu, sungguh payah, kerana nak jaga zahir dan batin ini dari sudut kita punya tingkah laku dan juga pergerakan kita dalam hari ini tuan-tuan, cukup susah, cukup payah. Ni susah tuan-tuan. Jadi nak jaga lagu mana? Yang ni berat ni. Sebab kita kata tuan-tuan, buatlah amalan yang berterusan, yang boleh kita buat. Tuan-tuan boleh buat sembahyang sunat lepas rawatib, tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan boleh istiqamah solat sunat duha tiap-tiap pagi, tuan-tuan buat. Tuan-tuan boleh bangun solat sunat tahajud seminggu sekali, tuan-tuan buat. Tuan-tuan buat saja. Buat tu dengan mengharapkan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita rapat. Maksudnya untuk kita dekat diri kita dengan Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan amalan. Sebab kalau tak jadi amalan ni, harian kita pasti akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lara. Maksudnya yang lalai lah. Contohnya tentang kalik kita saya sebut ni kita lah, saya kira kita kalik. Telefon saja pun dah buat kita kalik dah. Tu baru telefon, tu tak kira TV lagi, tu tak kira komputer lagi, tu tak kira lagi macam-macam lagi, laptop lagi. Banyak benda tuan-tuan. Ada masa kita dengan Allah Ta'ala, ada masa kita kena buat urusan dunia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tadi, wasyawirhum, hendaklah kamu bermesyuarat
dalam perkara-perkara keduniaan kena. Sebab dunia ni kena tuan-tuan. Untuk dunia kena. Macam kita mengundi lah kan. Mengundi ni kena, kerana itu adalah urusan dunia yang perlu kamu buat. Maka mengundi tetap kena mengundi. Itu maksud dia. Kerana ia akan menentukan ada tuju kehidupan kamu di atas dunia. Atas dunia, urusan dunia ni kena ambil tahu. Bukanlah maksud tuan-tuan pulun akhirat saja. Maksudnya pulun buat ibadah, tuan-tuan tinggal dunia. Tak boleh. Maksudnya bila tuan-tuan tinggal dunia, apa nak jadi dengan keliling masyarakat, jiran tetangga susah, sakit, senang ke, lagu mana ke, dia lagu mana, dia ni macam ni ke, macam mana ke, dia ada masalah ke apa ke. Tak boleh. Kerana itu adalah juga sebahagian daripada kewajipan. Kerana Nabi tak ajar kita hanya menumpukan ibadah sehingga kamu meninggalkan urusan dunia. Tidak, tuan-tuan. Bagi yang dirahmati Allah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Baik. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang ada permusuhan di antara kamu dengan dia menjadi seolah-olah kawan karib. Itu dia, tuan-tuan. Ni maksudnya apa? Kita, tuan-tuan, tolaklah kejahatan billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Kita kata minta maaf, saya tak mau. Maksudnya bersama, maksudnya kita ni, tuan-tuan, duduk dalam kemungkaran, kemaksiatan. Kita tak mau. Kita nak pilih jalan yang menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa? Dan ni pasal kita duduk di akhir zaman, tuan-tuan. Kita macam ni lah, tuan-tuan. Saya bagi contoh mudah. Kan? Lah ni, tuan-tuan tengok. Lah bila lepas PKP ni, konsert terbuka banyak. Termasuklah di Pulau Pinang pun banyak. Kan? Tiket, tuan-tuan, kalaulah hak yang ada lah ni, walaupun dia disebut rakyat marahin. Marahin ni rakyat susah, orang biasa. Tiket rakyat marahin pun, tuan-tuan, halah nak masuk konsert pun RM80 contoh. Tu orang yang susah, nak masuk RM80 mau ada. Kemudian tingkatan yang kedua, yang ni dia duduk depan sikit, maka dia kena bayar RM100.5. Tapi dia tak ada jumpa artis, dia duduk di luar lagi. Tapi kalau hang bayar RM500, hang boleh makan dengan dia, selfie dengan dia, takak gambar dengan dia, apa semua. Boleh apa semua. RM500 tu dia boleh duduk dengan kita. Hang bila hang bayar RM500. Tu baru dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, hak bayar ni ramai ada pergi. Ramai. RM500 pun RM500 lah. Ikut pada orang kaya, dia bayar RM500 lah. Dia kata rugilah aku duit banyak. Takkan aku nak bayar RM80. Takkan aku nak bos RM1.5. Biar aku bawa RM500. Pasal aku boleh jumpa terus. Tuan-tuan tengok, tu baru bab dunia. Pun dia ada orang panggil taraf dia. Dia ada had dia, tuan-tuan, tingkatan dia. Tapi kalau bab ibadah, ni realiti, tuan-tuan. Hari Jumaat kita suka pilih soh belakang. Hari Jumaat. Main lambat tu cerita lain lah. Mungkin dia ada usia lain. Ni tak, dia main awal, dia duduk siap dah soh belakang. Sedangkan soh yang depan, kalau kita tahu akan kelebihannya, maka sudah pasti kita akan pulun pergi duduk di soh yang depan. Tapi bukan belakang tu imam lah. Belakang tu imam. Pasal kita tahu dah, bagilah hak tu imam belakang tu. Tapi kita nak pergi juga kalau ada, penuh dulu soh depan. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi ada depan tu. Kerana sudah pastilah soh yang pertama dengan soh kedua lain. Apatah lagi soh yang di belakang, lagilah lagi. Begitulah keadaannya. Tapi yang bezanya ialah hak dunia tadi bayar, hak ni masuk percuma. Niat ikhlas kerana Allah, iktikaf dapat pahala. Hanya kita saja pulun mai awal, dan kita pulun buat ibadah sunat pada hari tersebut. Jika kita tahu akan kelebihannya. Tapi berlaku, tuan-tuan, sampai terpaksa khatib, maksudnya khatib khutbah ni
Pesan lagi sekali. Sebelum tu dah pesan dah. Assalamualaikum tuan-tuan, pengurusi pada habang semua, minta tuan-tuan penuhkan soal di hadapan ni. Pasal ruang kosong ni masih banyak. Tambah masjid besar ni. Terpaksa lah. Banyak khatib pesan lagi. Tuan-tuan duduk di belakang sana, mai lah ke depan ni kosong banyak lagi ni. Mai. Tu dia mata ratu tuan-tuan. Tak cukup bawa, atas ada lagi. Penuhkan soal di hadapan. Sampai tahap tu nak kena. Maksudnya nak kena habang. Tapi tuan-tuan, dia duduk situ lah. Nak semayang ni, imam pesan lagi, sawu sufufakum rahimakumullah, penuhkan sah di hadapan, semua penuh, jangan biarkan ruang kosong. Pun tak penuh lagi, akhirnya putus sah. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala, maksudnya berlebih kurang. Ni saya sebut realiti tuan-tuan. Tapi kalau bab dunia, kita nak bagi sempurna elok, kita nak bagi elok apa semua perkara yang kita suka ni. Kita kalau boleh nak duduk tiket paling depan, kita nak duduk jadi kedudukan yang paling cantik, kita nak cari tempat pok yang paling baik. Itu bab dunia. Tapi bab akhirat kita slow tuan-tuan. Itu meletakkan mana niat kita tuan-tuan. Maka perbetul lah kita tuan-tuan. Maksudnya bodohlah sementara masih ada ruang. Nabi SAW juga. Ni yang kedua, selesai dah tadi. Nabi bersifat dengan belas kasihan, Nabi bersifat dengan penyayang dan rahmat pada semua makhluk. Disebut oleh Nabi SAW, oleh Allah Ta'ala, Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 128. Yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat menginginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpuhkan perasaan belas serta kasih sayangnya, khususnya Raufur Rahim, orang-orang mukmin. Mukminina Raufur Rahim, orang yang mukmin, orang yang beriman. Ini sifat Nabi tuan-tuan. Sebab tu kita ada sebut wa ma arsalnaka inna rahmatan lil alamin. Ayat ni selalu kita dengar. Nabi, tiadalah kami mengutuskan akan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat ni ayat yang selalu disebut tuan-tuan. Nak abang kata apa? Kerana sifat Nabi ni yang rahmatnya pada sekalian alam. Tu Nabi. Tuan-tuan bayangkan, kita macam saya sebut tadi lah, bayar tiket ni 500, tuan-tuan boleh jumpa, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh tagak gambar pun dah feel dia tu. Maksudnya tuan-tuan rasa syok ya. Tu artis tu apa? Manusia. Orang biasa macam kita, cuma dia artis pujaan kita. Kita rasa bangga, kita bubuh upload dalam Facebook ni, orang tengok. Baik, kita seronok tu baru artis tuan. Ni sahabat ni Nabi. Sahabat lagi maksudnya rasa macam mana duduk dengan Nabi. Kita Nabi dah tak ada, kita nak duduk dengan siapa? Alim ulama lah, yang masih tinggal, yang masih ada. Maka cari dah para alim ulama, untuk guru kita tuan-tuan, yang masih ada lagi di Pulau Pinang ke, di banyak-banyak tempat tuan-tuan. Cari peluang dan kita cuba untuk mendekatkan diri kita dengan alim ulama. Ini penting. Jangan pula kita tuan-tuan benda yang lain kita dekat. Maksudnya perkara-perkara yang kita minat kita dekat, tapi dengan melibatkan agama kita jauh. Macam mana tuan-tuan? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Kalau kita jauh dengan ulama yang menyampaikan Islam kepada kita, yang ajak kita tuan-tuan, yang bagi kita ni ilmu, yang bagi kita ni tuan-tuan semangat, dorongan. Kita jauh, maksudnya kita tak dekat dengan majlis ilmu, Allah lalu menyebabkan apa? Jadi keras hati kita. Bila keras hati tuan-tuan, mai satu masa bila Nabi kata, mai satu masa Allah Ta'ala biqabdil ulama, Allah mematikan ulama. Tak ada dah ulama pada zaman itu. Maka apa jadi pada manusia? Allah, ni yang pada kita sangat-sangat risau. Ulama sudah pergi meninggalkan kita, lalu yang tinggal hanyalah orang-orang jahil. Tinggal orang jahil, yang menjadi apa? Ikutan kita.
Ini yang terjadi hari ini tuan-tuan, yang terjadi hari ini. Sebab tu kita tuan-tuan, Allah Rabbi, maka buatlah sebaik mungkin, dekatkanlah anak kita, dekatkanlah, biar kita kenal alim ulama, biar kita kenal tuan-tuan silsilah sejarah Nabi SAW, kelahiran Nabi. Bukan hanya kita mengenal artis-artis sahaja ataupun idola-idola yang kita sayang, yang kita suka. Jangan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan, cuba. Kita cuba berubah. Sebab ni. Sebab kita nak supaya Allah Ta'ala dekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita tu baik. Ni tuan-tuan, baik. Lalu ni cerita bab kasih sayang. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, Abu Al-Abbas Al-Mubarrad berkata, Raja Parsi membahagikan harta dalam kehidupannya kepada beberapa bahagian. Dia berkata, hari angin bertiup sesuai untuk tidur. Maksudnya bila angin duk mai, ni waktu dia syok oleh no. Lepas tadi petang tuan-tuan balik tadi pergi ziarah mak sihat, mak tak sihat. Balik tu tak hujan lagi tapi redup ya. Bila redup ni macam nak hujan, tak hujan. Angin pula, sedap lena ni. Dah lena sedap. Lena. Itu kisra. Maksudnya bila angin tiup sesuai untuk tidur, maka kena tidur. Hari teduh sesuai untuk berburu, maksudnya tak berapa panas sangat, sesuai dia kata. Kemudian hari hujan pula, nak buat apa? Raja Parsi ni dia kata hari hujan sesuai untuk bersuka-suka dan minum-minum. Ni Kisra kata. Dan matahari cerah pula sesuai melaksanakan keperluan kita. Tetapi tengok tuan-tuan, ni dalam kitab ni dia kata apa? Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi buat macam mana? Dalam hari Nabi ada 3. Jadi kita kena buat sungguh-sungguh tuan-tuan. Yang pertama, Nabi membahagikan yang pertama untuk Allah Ta'ala. Maksudnya mai sembahyang subuh, start pada subuh ni. Pasal kita start pada subuh, senang kira. Kita mayang subuh, sama ada mayang di surau atau tuan-tuan sembahyang di rumah dengan keluarga, tuan-tuan ataupun tuan-tuan kena keluar ke jauh, tuan-tuan sembahyang di tempat lain. Maka start daripada tuan-tuan keluar mayang subuh, apa semua tuan-tuan pergi raja. Kemudian sekali Zuhur tuan-tuan rehat, saat apa semua sembahyang Zuhur pula, sekali tuan-tuan sambung balik raja. Kemudian sampai pula petang asar, tuan-tuan mayang asar pula. Tak lagi tuan-tuan mayang maghrib pula, sekali isyak pula. Sekali isyak ni tuan-tuan lena, lepas tu lena. Maksudnya hak kewajipan Allah Ta'ala ni, sembahyang ni, 5 waktu ni, terutamanya jangan tinggal. Sesibuk mana kita tuan-tuan, jangan tinggal. Dan saya selalu ulang banyak kali untuk diri saya juga, sesibuk mana pun singgahlah masjid ataupun surau untuk solat berjamaah. Jika mampu kita singgah, cari tempat, cari ruang. Jangan sehari dalam hidup kita tuan-tuan tak sembahyang berjamaah. Mayang juga tapi main seorang. Sehari. Kalau kita duduk kerja luar ni cerita lain. Ni kalau kita kerja yang ada sedia di sini tuan-tuan, kalau boleh singgah cari tempat, carilah ruang sekurang-kurangnya 1 solat waktu untuk tuan-tuan kita solat berjamaah. Sesibuk mana yang kedua urusan kita tuan-tuan, bagilah ruang masa kita dengan Allah Ta'ala, baca Al-Quran. 1 muka tak lama tuan-tuan, 1 muka tak lama. Jangan pula kita sebut kata tak dan, sedangkan telefon kita sempat baca, WhatsApp kita sempat baca. No, hak dunia ni, TV kita sempat tengok sampai sejam 2 jam. Tak kisahlah apa tuan-tuan tengok, tapi kita boleh mampu. Tiba-tiba kita kata tak sempat nak baca Quran. Zikir tak sempat, kita kata tak sempat zikir, sedangkan zikir ataupun selawat 100 kali sehari. Sedangkan tuan-tuan ambil tasbih ataupun ada tasbih digital hari ni, buat duduk saja-saja dalam kereta boleh tasbih, atas motor boleh tuan-tuan, mana-mana tempat boleh, hanya kita nak dengan tak nak saja. Maka sebab itu Nabi membahagikan hidupnya yang pertama Allah dulu first.
Yang kedua, keluarga. Macam kita lah, tuan-tuan, kita ada keluarga, kita tahu dah masa bila kita nak pergi cuti. Kita dah booking siap dah hotel ni. Okey, bulan bila? Bulan 12, bulan 1 cuti. Bulan 12, bulan 1 cuti ni. Okey, bulan 12. Balik bulan 12 lah cuti. Dah siap dah booking tempat mana nak pergi. Kita tahu kena jaga juga, keluarga pun kena jaga. Bagi hak pada keluarga. Yang kedua. Yang ketiga, untuk dirinya. Tuan-tuan tengok. Maksudnya apa? Untuk dirinya itu dibahagikan dirinya untuk siapa? Untuk manusia. Dirinya Nabi itu untuk siapa? Untuk manusia. Nabi berkhidmat untuk orang ramai. Kita tengok. Maksudnya apa? Nak abang kata dalam kitab ini, kata pengarang, Nabi tak semayang saja pagi sampai malam. Nabi semayang buat ibadah ya. Nabi tidak hanya menumpukan keluarga saja sehingga mengabaikan ibadah, yakni hubungan dengan Allah. Tidak. Ataupun Nabi hanya buat untuk dirinya bersama dengan manusia, jaga hubungan dengan manusia sehingga meninggalkan. Tidak. Nabi buat ketiga-tiga perkara ni. Urusan dunia Nabi buat, ibadah Nabi buat, dengan keluarga Nabi buat. Kita pun tuan-tuan kena buat begitu. Kena buat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tuan-tuan, disebut kata pengarang, baginda meminta tolong orang tertentu dalam bab nak menyelesaikan masalah keperluan orang ramai. Nabi buat. Nabi suruh sahabat minta bantuan sahabat ni. Nak maksudnya apa? Nabi memimpin masyarakat dengan Islam. Nabi tak tinggal berurusan masyarakat tuan-tuan. Begitu juga kita tak tinggal orang kita, orang surau kita. Kita buat tu, buat ni, buat kuliah, buat semua ni kita buat pasal apa? Kerana nak supaya manusia bersama dengan agama Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan. Allah Rabbi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Baik. Itu perkara yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, mengenai sifat takut, taat dan kuat beribadah. Nabi melakukannya berdasarkan makrifatnya terhadap Tuhannya. Oleh itu Nabi SAW bersabda, sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sedikit, sikit ya, dan banyakkan menangis. Nabi sebut. Maksudnya tuan-tuan, kita ni bukan kata sikit yang ketawa, berlambak ketawa. Berlambak tuan-tuan. Tengok Raja Lawak kira ketawa kita seronok kan, seronok ya. Sekali buka Raja Lawak, sekali buka tu, sekali buka. Semua benda yang seronok yang menyebabkan kita ketawa besar. Seronok. Tapi Nabi kata, kalau kamu tahulah apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sikit ya gelak sikit ya. Bukanlah maksud kita tak boleh suka tak boleh tuan-tuan. Bukanlah serius semua, tidak. Tapi sikit cukuplah. Kamu kena banyakkan menangis kerana aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Aku dengar apa yang kamu tidak dengar. Langit bersuara dan selanya ia bersuara. Tidak ada satu tempat pun seluas 4 jari kecuali malaikat meletakkan dahinya kerana sujud kepada Allah. Wallahi, demi Allah, sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sedikit dan banyak menangis, dan kamu tidak akan berseronok dengan perempuan. Maksudnya seronok, terlampau sangat seronok dengan perempuan ni. Maksudnya kita tuan-tuan, bukanlah maksud kata kita ni, kita sebut tadi lah, Nabi bahagikan 3 perkara. Keluarga, ada masa ketika tuan-tuan, kita bukan nak bagi seronok isteri kita saja atas dunia, seronok benda yang seronok. Tapi ada masa kita dengan Allah, ajak pada majlis ilmu, ajak dekat dengan masjid, dekat dengan Allah Ta'ala. Ni maksudnya kita solat jemaah sekali, kita jadi imam, ataupun anak kita jadi imam tuan-tuan. Kalau anak kita dah besar apa semua mampu jadi imam, kita buat tu tuan-tuan. Kerana nak abang kata, hidup ni bukan hanya seronok saja. Baik tuan-tuan, ni Nabi sebut, kamu juga akan pergi ke tanah tinggi kerana meminta pertolongan daripada Allah. Aku suka sekiranya aku menjadi pokok yang dicabut
Maka Nabi SAW juga bersembahyang sehingga bengkak kaki-kaki Nabi, kedua kaki Nabi. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa kamu memaksakan diri melakukan sedangkan kamu telah diampunkan oleh Allah akan dosa kamu? Yakni apa dia tuan Nabi maksum. Nabi ni maksum, Allah ampunkan dosa Nabi. Lalu Nabi kata, bila ditegur akan perkara itu, Nabi kata, apakah aku tidak mahu menjadi hamba yang bersyukur? Maka sebab itu Nabi buat, kerana nak tunjukkan rasa syukur Nabi pada Allah Ta'ala. Tu Nabi tu tak, ya kita tak mampu menjadi seperti Nabi, tapi ikutlah apa hal Nabi buat sebahagiannya. Kalau kita mampu tuan-tuan, ambillah masa yang tak lama pun, maghrib isyak kita ambil antara maghrib dan isyak. Kalau kata waktu cuti subuh, ada kuliah subuh, kita ambil setengah jam sekali dengan sembahyang apa semua waktu subuh. Ambil ruang, ambillah masa kita tuan-tuan. Kerana Aisyah radhiyallahu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata apa tuan-tuan? Ini kita tutup dengan ni. Dalam melakukan satu amalan, Nabi ni satu je dipesan. Kata Aisyah, Nabi buat secara berterusan. Nabi buat berterusan, yakni istiqamah, sikit tapi berterusan. Berterusan tuan-tuan. Jadi amalan harian. Tuan-tuan buatlah, kita buat. Amalan mana yang kita mampu buat secara harian dalam kesibukan kita ni? Tuan-tuan cari ruang, tuan-tuan istiqamahlah, berterusanlah dengan amalan itu. Solat berjemaah, silakan. Tuan-tuan mampu baca Quran, istiqamah, silakan. Zikir, istiqamah, silakan. Buat ya berterusan terus. Kerana itulah disukai oleh Nabi SAW. Siapakah di kalangan kamu yang mampu melaksanakan apa yang mampu dilaksanakan oleh Nabi SAW? Aisyah berkata lagi, baginda berpuasa sehingga kami mengatakan bahawa baginda tak pernah berbuka setiap hari berpuasa. Baginda berbuka tidak berpuasa sehingga kami mengatakan bahawa baginda tidak pernah berpuasa. Maksudnya sungguh-sungguh tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi buat amalan sunat, antaranya puasa-puasa sunat. Allah Rabbi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi 5 perkara yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, yang disebut oleh ulama. Semoga, kata pengarang, semoga Allah membalas kebaikan Nabi SAW, dan semoga kita semua, ni kata pengarang, Allah merahmati kita dan kita semua ikut segala mana akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi yang mulia tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Sebab tu kita sebut tadi, saya sebut dalam qasidah, wasyafi'una, ya Rasulullah, bantulah kami dengan syafaat, yakni dengan pertolongan di hari ketakutan, yakni hari kiamat. Semoga Allah meredainya, dan kita semua tuan-tuan memohon hidayah dan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat tuan-tuan ikut, maksudnya buah sebahagian daripada banyak-banyak perkara yang disebutkan tadi. Itulah azam tuan-tuan, azam kita dan azam kita semua insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan sesendiri insya-Allah tuan-tuan. Pada bulan yang terakhir saya dah habaq dah pada bulan lepas. Bulan 12 adalah bulan terakhir insya-Allah untuk kuliah saya, dan kita akan masuk pada tajuk yang terakhir, iaitu tajuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya maklum, kerana kerja buat saya yang di masjid lebih diutamakan, diterpaksa saya tuan-tuan, kita takat bulan 12 insya-Allah. Kerana bulan 1 saya start khidmat sepenuh masa dengan masjid insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf sekali lagi, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Aku hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ihdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.